humble club from the Black Forest. Itu kata-kata komentator tadi apabila melihat kejayaan Freiburg untuk menewaskan Hamburg 3-0 dan mara ke final DFB Pokal buat kali pertama dalam sejarah. Kalau Bayern Munich dan Borussia Dortmund pergi ke final DFB Pokal tu adalah perkara yang biasa. Nothing much to shout about. In fact, lawan Freiburg di final nanti adalah RB Leipzig dan kejayaan RB Leipzig mara ke final pun nothing much to shout about. Tapi ini adalah SC Freiburg. SC Freiburg antara kelab terkecil di Bundesliga, antara kelab yang memiliki bajet terkecil di Bundesliga. In fact, diorang punya yearly satu season punya salary bajet untuk gaji hanya 12 juta euro. Itu adalah bajet yang rasanya setengah kelab sebulan pun tak cukup. Lagi murah daripada gaji Ronaldo satu musim. Diorang satu season untuk satu squad 12 juta euros. Dan sekarang ini mereka berada dalam situasi di mana mereka berada di tangga ke-5 Bundesliga, hanya satu mata belakang top 4, masih lagi pushing for the top 4 spot. And at the same time, Christian Streich telah pun membawa mereka ke final DFB Pokal. Aiman, engkau adalah peminat Bundesliga. You know how big of a victory this is untuk Freiburg. Aku adalah peminat kelab yang mungkin kena potong dengan Freiburg nanti kalau tim tu tak buat elok. But what a season Freiburg. Dan apa yang lebih manis ialah seperti apa yang kau cakap pasal bajet yang kecil apa semua, diorang mengekalkan core players diorang tu juga. And what a moment juga untuk pemain macam Niels Peterson, record goal scorer, score gol untuk membawa satu sejarah yang paling besar dalam bandar kecil tu. Dalam bandar kecil Freiburg yang sebelum ni orang akan rasa macam Freiburg another team. Kan? Sebelum ni orang ingat Freiburg tu pasal Papi Cissé dulu. Papi Demba Cissé pernah main sana. Itu je. Tapi the resurgence untuk Freiburg musim ni, dia datang dengan satu seni bola sepak yang sangat-sangat menarik, berpaksikan kepada kepercayaan dalam satu tim tu. Diorang tahu tim yang diorang lawan semua besar-besar, tim yang diorang lawan semua baik-baik. And kena ingat Hamburg pun ada satu tradisi yang sangat-sangat besar dalam bola sepak Jerman, walaupun diorang sekarang ni dekat Bundesliga 2 kan, tapi still sejarah yang sangat besar, main pula dekat Hamburg. So satu perkara yang lebih manis lagi. Dan okey, yang ni aku terpaksa orang kata mengaku yang aku sebenarnya lagi tengok game ni daripada satu lagi game yang berlaku. 4-0 tu. Ya, daripada game yang 4-0 tu aku lagi tengok game 4-0 tu. Aku tengok game ni lagi baloi sebab ini adalah ini menunjukkan bahawa ada satu potensi yang lebih besar untuk tim ni dan juga untuk Christian Streich sendiri, tapi untuk player-player dia juga. In many ways lagi, dia seolah-olah macam poetik sikit sebab pada malam yang sama di mana gergasi bola sepak dengan jumlah wang, dengan jumlah bajet yang berjuta-juta, mungkin 10-20 kali lebih besar daripada Freiburg tewas 4-0. Pada malam yang sama, sebuah pasukan yang kecil yang pengurusan dia jalankan tugas dengan sangat luar biasa, dengan coach yang sangat luar biasa, mendapatkan keputusan yang positif. Aku nak sentuh sikit pasal Christian Streich lagi. Jurulatih yang telah pun berada dalam sistem Freiburg buat bertahun-tahun. Dia dah bertahun-tahun dedicate hidup dia kepada Freiburg. In fact, pada awal musim ini apabila Freiburg main game terakhir mereka kat stadium original mereka, sebab dia orang pindah stadium kan. At the last game, at the last stadium tu, lepas perlawanan boleh nampak Christian Streich duduk sorang-sorang menangis. Sebab dia dah nampak perjalanan klub ni dari dulu sehingga ke sekarang. And untuk individu seperti itu lagi, that romantic character bawa Freiburg ke final. Sebab kalau baca pasal dia ni, daripada youth system sampai the whole setup dia berada kat sana. Dia buat. And Freiburg ni juga team ni, most of the core of the players academy players. Itu I nak terus daripada tadi first segment sampai sekarang tekankan, the core of the local community, the local players so important. And sebab dia dah faham dia punya philosophy of the players, dah berapa 11 tahun dia kat sana. Daripada pasukan mentor pasukan Freiburg, dia dah faham apa yang perlu, yang the most important to Freiburg. And masuk dalam final ni is the biggest achievement untuk dia. And I think yang paling manis yang I nak
tengok Freiburg ni this season masuk Champions League. Okay. That is like the top thing for you. Tu yang dia bagi tahu. Dia kata happiness dia takkan habis sampai dia masuk Champions League, main kat Champions League bawa to Freiburg. Just imagine local boy bawa pasukan lokal dia masuk Champions League, menang di FA Pokal. Itu adalah satu kisah. And sama one thing Yang nak luar pasal di biasa. FA Pokal ni lawan Leipzig, dua team ni antara team yang promoted together to Bundesliga. Oh ya, At the diorang same naik time. sama-sama. Yep. Freiburg finish first kat Bundesliga second, Bundesliga 2 Bundesliga and 2. Freiburg Leipzig. Leipzig second. So ada history. So it's kind of This is a good Romantic final. story ya. This is a good final. it's like a Bundesliga 2 rematch. Rematch. Christian Streich ni juga adalah seorang individu yang sangat menentang modernisasi dalam bola sepak kan. Dia adalah seorang traditionalist yang sangat percaya dengan aspek-aspek tradisional di mana hubungan di antara komuniti dan kelab bola sepak tu perlu sangat kuat. Itu perlu take center stage. Dan sekarang ni aku nak move on to another individual yang memainkan peranan yang sangat besar dalam kejayaan Freiburg musim ini. Bila menyebut Freiburg, nama yang kau sebut tadi, Nils Petersen, is a name that akan sentiasa keluar. Vincenzo Grifo juga, seorang lagi nama yang akan sentiasa keluar. Yes. But secara peribadi untuk aku, the standout player untuk Freiburg musim ini adalah seorang individu yang beraksi di centre back. Masih lagi muda, 22 tahun. Dikenali sebagai Nico Schlotterbeck, Aiman. Ya. Schlotterbeck, walaupun dia ada abang juga dekat situ, but Schlotterbeck ni walaupun kita kata Christian Streich ni menentang modernisasi, tapi saya rasa Nico Schlotterbeck ni adalah centre back paling moden sekali kita pernah tengok sebab dia centre back yang boleh buat kerja midfield, dia centre back boleh buat kerja winger, dia boleh buat kerja striker lagi. Sebab saya teringat sebelum ni saya ada buat game lawan dengan Wolfsburg, leading 2-0, Wolfsburg comeback 2-2. Who scored the winning goal? This guy. Schlotterbeck, Dengan satu roket dari luar kotak penalti yang every striker would dream of to score that kind of goal hujung-hujung game. Dan dia buat benda tu, dia laju dan pembacaan game yang sangat-sangat baik. Tengok je dia punya dia punya contribution in attack juga. So menunjukkan bahawa Nico Schlotterbeck punya resurgence, Nico Schlotterbeck punya orang kata breakout year lah. Ini boleh dikatakan sebagai breakout star of the year lah. Dekat mana-mana pun he's the breakout star of the year. Dan agak pelik kan sebab dia datang daripada centre back, tapi tengok corak permainan dia, tengok cara dia naik dan tengok cara dia bawa game tu, walaupun dia bukanlah captain, tapi cara dia buat tu, leadership dia tu sebenarnya dari belakang tu dah tunjuk dah, walaupun baru berusia 22 tahun. Sebab I akan remember Schlotterbeck ni sebab Kish dia buat stats pasal dia. Okay. Top 5 players nak watch. Top 5 players yang perlu diberi perhatian dalam Bundesliga. Okay. Awal season. Boleh tengok kat YouTube. Awal season I always remember. Sejuk Mat hati stats- aku lagi ingat. Mat stats Lain you- macam lagi Mat ingat. stats videos, wow. Sebab itu Okay. I was part of it so Okay. I tolong dia jap. So dia bukan pemain pertama yang daripada Freiburg to Dortmund. Ya, oh my god. Ini cerita pasal dia nak pindah pula dah. Matthias Ginter. Yes. Matthias Ginter. Went that before. Ini adalah rumor yang terbaru, iaitu Schlotterbeck ni bakal menyertai Borussia Dortmund pada musim depan. Dan sebenarnya aku boleh faham benda tu sebab Dortmund adalah kelab yang sangat struggle defensively season ni. Yep. Centre back partnership tu digelakkan orang ramai. Dan sekarang ni bila fikirkan daripada satu musim di mana centre back kau tu kadang-kadang Dan Axel Zagadou dan Manuel Akanji, musim depan kau ada potential centre back partnership tu lagi Niklas Süle dan juga Schlotterbeck. Yang kata proper balance kata. Seorang yang no nonsense dan seorang lagi yang ada pace, cover at the back. Dia kena ada ni. Dia tak boleh yang dua-dua nonsense, dua-dua ball playing yang nak suka main bola. Dia kena ada balance. One you kena ada yang forward, one ada back cover. So I think dia ni harap dia akan jadi pemain yang next season Dortmund yang the key component untuk pasukan Dortmund. And Aiman, ramai juga yang mengatakan bahawa Schlotterbeck ini bukan sekadar masa depan Borussia Dortmund sekiranya nanti dia menyertai Borussia Dortmund. tapi ramai juga yang mengatakan Schlotterbeck ini adalah could possibly be one of the breakout stars dekat World Cup hujung tahun ini. Okay. Sebab Nasib Jerman, baik. pasukan Jerman juga berada dalam situasi di mana mereka juga memerlukan transition. Pemain transition daripada satu era ke satu lagi era di bahagian belakang kan. Dan Schlotterbeck telah pun diangkat-angkat sebagai nama seterusnya untuk mengemudi jentera belakang pasukan skuad kebangsaan Jerman
untuk 10 tahun yang akan datang? Rasanya dia dah start dia dah ada game dah pun kan dengan Hansi Flick. Dah. So rasanya itu akan menjadi tapi Hansi Flick dia lebih kepada kalau Hansi Flick nak lebih kepada 3 at the back, then Schlotterbeck will be your best ever choice. Dan kita mungkin dapat teaser sedikit macam mana dia akan main dengan Sula if that happens, kan? Dan breakout star, yes. Dan apa yang lebih menakutkan ialah dia sangat muda. Dia masih sangat-sangat muda. Dan sky is the limit untuk player macam ni yang dah menunjukkan kualiti yang sangat besar. Tapi apa yang menakutkan sedikit bagi aku ialah inilah player muda Jerman yang ada dekat Bundesliga. Sebab kadang-kadang orang-orang macam ni, diorang pick terlalu awal. Aku takut benda tu je. Sebab kalau kita tengok player macam Florian Wirtz pun, nampak macam, pick lain macam. Walaupun sekarang tengah ACL dan sangat menakutkan ACL tu. Kita nampak players macam ni dan kita sebenarnya nampak masa depan Jerman untuk 3-4 tahun ke depan, safe, cerah. Tapi apa berlaku selepas tu? Sebab aku tak nak cerita Mario Götze. Itu sebabnya aku rasa player macam Schlotterbeck, walaupun dia dimahukan oleh tim macam Newcastle ataupun mesti tim-tim luar nak lah dia, silap-silap bila habis season MU pun cakap nak. Tapi Schlotterbeck dia decide to stay dekat Bundesliga. Dan kalau dia stay kat Bundesliga, kalau dia nak keluar dari Freiburg, Dortmund is the best choice sebab Dortmund memang nurture young players, memang lain macam. Memang the best place to do that. And aku tak nak cerita failure keluar Bundesliga ni terjadi kat Nico Schlotterbeck sebab ini adalah seorang player yang kita, for me, quite generational lah. Takkan nampak player macam ni untuk beberapa tahun akan datang. Realitinya, as much as aku sendiri akan lagi gemar kalau Schlotterbeck ni datang ke Man United sebagai contoh. Tapi kalau aku sendiri Schlotterbeck, aku sendiri akan pilih Borussia Dortmund. Sebab Borussia Dortmund ada track record of improving young players dari tahun ke tahun. Kalau Jude Bellingham pergi ke sana, kalau Jadon Sancho dulu pergi ke situ. Sekarang dah ada beberapa. Erling Haaland memilih ke situ. Sekarang ni dengar Karim Adeyemi from RB Salzburg mungkin akan memilih ke situ. So aku tak salahkan Schlotterbeck. So Schlotterbeck buat masa sekarang masih lagi ada misi bersama Freiburg, final DFB Pokal menentang Leipzig dan juga di Bundesliga masih mengejar top 4.